Dah rekod ke? Okey, dah rekod. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 untuk subjek sejarah tingkatan 5 KSSM. Bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Kalau bahasa Inggerisnya, Federal Constitution. Jadi apakah Perlembagaan Persekutuan ni? Okey, kita pergi tengok muka surat pertama. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Okey, sebelum kita terang lebih lanjut, saya nak kata Perlembagaan Persekutuan ni adalah undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Jadi negara kita ada undang-undang, dan undang-undang yang termaktub tu semuanya ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau kamu nak cari di internet, cari je Federal Constitution, dia akan, kalau dalam gambar, kalau untuk kegunaan orang yang belajar undang-undang, buku dia macam gini lah. Warna macam gini, dia tulis Federal Constitution. Okay, dalam tu ada termaktubnya berkaitan undang-undang. Contohnya, the state, religion and law of the federation. Negeri, agama dan undang-undang negara. Okay, fundamental liberties, kebebasan basic, maksudnya apa yang rakyat bebas buat. Okay, ketiga, citizenship, kewarganegaraan. Apa lagi dibincang? Federation, persekutuan, apakah yang dalam tu, siapa ketuanya. Banyaklah. Jadi ni adalah undang-undang yang negara kita ikut. Jadi siapakah, soalannya apakah yang ada dalam ni dan siapakah yang membuat undang-undang ini. Okey, jadi di sinilah kita akan belajar. Jadi kita akan mulakan dengan latar belakang dulu. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa ada dalam undang-undang persekutuan ni? Jadi asas membuat undang-undang basic, undang-undang negara kita adalah pertamanya Undang-Undang Negeri Melayu. Maknanya Undang-Undang Federal Constitution ni mengguna pakai juga undang-undang lama yang telah ada pada kerajaan yang lama. Antara poin pentingnya adalah: 1. Raja sebagai pemerintah. 2. Rakyat memberikan kesetiaan. Ketiga, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. 4. Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kadar Melaka itu mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Okay, antara ni kamu baca lah ni. Jadi bukanlah nak kata undang-undang negara kita ni total dibuat oleh orang Inggeris. Jadi dia mengguna pakai undang-undang lama. Kedua, dalam Perlembagaan Persekutuan juga menggunakan undang-undang Inggeris. Apakah undang-undang Inggeris yang digunakan pakai? Pertama, kita tengok adanya British memperkenalkan undang-undang di negeri Selat, dikenali sebagai Charter of Justice. Jadi ini adalah jadi undang-undang persekutuan ni mengguna pakai dua pihak undang-undang untuk menjadikan satu undang-undang yang seimbang. Maknanya memuaskan hati kedua-dua pihak, pihak Inggeris dan pihak orang Melayu. Jadi di negeri Selat ada undang-undang dia, di negeri Sabah ada undang-undang dia, dan Sarawak pun ada undang-undang dia. Jadi bila disatukan, dapatlah kita sebuah negara yang menggunakan undang-undang dipanggil Perlembagaan Persekutuan. Okey, itu latar belakang dia. Makna ringkasan balik bahawa undang-undang negara kita ni terdiri daripada pandangan Raja Melayu dan pandangan orang Inggeris. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan, iaitu
kata jalan cerita lah. Jalan cerita macam mana boleh tertubuhnya undang-undang ini. Okey. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada 1877 hingga 1957. Okey, ini jalan cerita dia. Kita tengok pada pertama 1877. Okey. Sejarah mencatatkan bahawa pertama sekali yang membuat undang-undang untuk sebuah negeri adalah negeri Perak, di negeri Perak, di mana Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Maksudnya di sini negeri Perak first membuat undang-undang untuk negeri dia. Yang mana undang-undang tersebut disetujui oleh pihak Inggeris juga. Jadi undang-undang tu diguna pakai di negeri dia lah. Kemudian kita gerak terus pergi ke tahun 1946 di mana undang-undang di negeri-negeri selat NNS ni negeri-negeri selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Ini kita dah belajar dah masa untuk buku 3/4 tu, yang mana negeri di Tanah Melayu ni ada 3 jenis. 3. Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Jadi setiap bahagian tu, negeri tu ada undang-undang dia sendiri. Jadi kemudian seterusnya pada 1948, kita dah belajar sebelum ni, 1948 orang Melayu telah Raja-Raja Melayu dengan pihak-pihak orang Melayu, pertubuhan orang Melayu berbincang dengan pihak British untuk merdeka. Jadi dia bersetuju membuat perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dekat dalam perjanjian Persekutuan Melayu tu, maka adalah termaktubnya satu undang-undang asas untuk dapat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nama dia adalah adalah undang-undangnya persetujuan pula. Macam mana cakap Perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, tapi kita dah belajar dah yang masa subjek 3/4 itu, yang perjanjian ni tak disetujui oleh semua pihak. Ada pihak yang menentang, iaitu pihak radikal. Jadi dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48 ni, apa kandungannya? Antara kandungan terdapat dalam PTM termasuklah pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Okey, di sini kita dah nampak di sinilah startnya perlembagaan ini. Dia sebelum ni di Tanah Melayu negeri berpecah-pecah, ada 3 negeri, 3 set undang-undang. Tapi bila dah 1948 ni, dia bersetuju untuk menggabungkan 3 set tadi menjadilah sebuah negara. Jadi pakai satu set undang-undang yang sama. Kemudian kita terus pergi ke last kali 1957, di mana merdekanya Tanah Melayu yang kita dah belajar. Undang-undang pada tahun 1957 ni yang kita pakai untuk merdeka ditubuh oleh Suruhanjaya Reid, yang bincang pergi balik ke London tu. Jadi setelah berbincang bagai nak rak dekat London, dapatlah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka tahun 1957. Yang ni adalah undang-undang pertama negara kita. Yang ini. Start daripada inilah kita pakai undang-undang ni sampai sekarang. Tapi yang sekarang ni dah banyak berubah lah. Dah banyak pindaan. Okey. Tamat dah tentang kronologi. Sekarang kita pergi ke ciri-ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Okey, dari segi ciri tradisionalnya,
Maksudnya pada undang-undang negara kita ada ciri tradisional yang mana kita kekalkan benda-benda yang lama. Pertama iaitu apa yang kekal adalah kesultanan dan pemerintahan beraja. Maksudnya kita masih ada sultan dan raja. Okay, sebab itulah kita tak pakai presiden. Kedua, agama Islam. Ini telah dipersetujui oleh dua-dua pihak, Inggeris dan pihak orang Melayu, bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara. Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera yang dibagi keistimewaan. Okey, ini adalah ciri-ciri tradisional yang ada pada undang-undang negara kita. Okey, ada juga pemodenan. Pemodenan undang-undang yang dimodenkan. Apakah yang dimodenkan dalam negara kita? Pertama, kerajaan persekutuan. Antara perkara utama disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Maksudnya, walaupun negara kita ni banyak negeri, tapi semuanya tertakluk pada kerajaan yang tertumpu pada satu kerajaan. Itu yang dipanggil persekutuan. Laporan Suruhanjaya Persekutuan menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Okey. Jadi di negara kita ni terbahagi pada dua kerajaan persekutuan, iaitu yang inilah yang menghandle satu negara, dan kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula diketuai oleh sultan negeri masing-masing. Jadi ada beberapa benda yang persekutuan tak boleh kawal pada negeri. Itu nak membandingkan persekutuan dengan negeri. Kedua dari segi ciri moden adalah sistem demokrasi berparlimen. Okey. Jadi ini adalah satu pemodenan dalam pemerintahan yang yang dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan kita, iaitu sistem demokrasi. Maksudnya rakyat boleh memilih pemimpin mereka. Jadi macam mana nak pilih? Diberi satu peluang untuk memilih pemimpin dengan menjalankan pilihan raya. Jadi pilihan raya ada beberapa jenis, kita dah belajar. Di sini kita tulis pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan, dan pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Itu dia ada dua jenis pilihan raya. Dan ketiga, kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan. Sebelum ni kita dah belajar di Persatuan Tanah Melayu ada pernah setuju untuk buat dua jenis kewarganegaraan, satu rakyat raja dan satu rakyat British. Jadi di negara Malaysia yang merdeka ni dah tak ada dah istilah tu. Jadi dia pakai sesiapa terus je jadi kerakyatan Tanah Melayu. Mana siapa yang lahir dapat kerakyatan. Tapi dalam perlembagaan persekutuan juga, mana tadi? Citizenship. Kewarganegaraan. Dekat sini ada undang-undangnya. Macam mana nak jadi warga negara, dan ada juga benda yang ni, chapter 2. Termination of citizenship. Pembatalan kewarganegaraan. Maksudnya ada benda yang rakyat buat boleh membatalkan, boleh melucutkan kewarganegaraannya. Maksudnya kalau dia buat sesuatu benda ni, kewarganegaraan dia akan dilucut. Maknanya dia bukanlah rakyat Malaysia dah, dan tak dapatlah keistimewaan rakyat Malaysia. Ini ada undang-undang dia lah. Okey, itu untuk pemodenan. Jadi seterusnya kita pergi ke pindaan. Pindaan perlembagaan. Pindaan maksudnya perubahan. Jadi undang-undang ni bukanlah kata kekal. Ada keadaannya kena pindah. Maksudnya kena ubah. Jadi berlakunya beberapa pindaan yang besar pada waktu dulu. Pertamanya
pindaan perlembagaan 1963, apakah dia punya pindaan adalah satu, struktur mahkamah atasan. Jadi ini dia ubah kuasa mahkamah. Kedua tak ada pula. Nanti cek dalam buku teks. Ketiga adalah jawatan yang di-Pertua Negeri. Okey. Ni pada tahun 1963. Ini 1963 ni apabila Malaysia tertubuh, iaitu bila Sabah dan Sarawak masuk join Malaysia. Jadi di Sabah Sarawak tiadanya sultan dan raja. Jadi di situ dia orang pakai yang di-Pertua Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sabah Sarawak diketuai yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Jadi bagi Sabah dan Sarawak ni, Malaysia telah meminda dia punya undang-undang untuk memberi satu jawatan kepada Sabah dan Sarawak, iaitu jawatan Yang di-Pertua Negeri sebagai ketua. Itu yang berubahlah. Kemudian Perlembagaan 1965, yang mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri membawa usul pindaan perlembagaan dinamakan Pindaan Singapura, pada 7 Ogos 1965. Parlimen meluluskan usul ini membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Ni jadi pada tahun 1965 ni Singapura keluar daripada Malaysia. Itulah yang diubah pada Undang-Undang Malaysia. Jadi itu saja untuk tajuk Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita imbas balik semula, poin satu, latar belakang. Kita ingat balik bahawa undang-undang negara kita asasnya ditubuh oleh undang-undang yang dibuat oleh Raja Melayu dan undang-undang yang dibuat oleh pihak British. Kedua, sejarah, ini kronologi tadi, cerita dah. Ketiga, ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan ada dua ciri dia. Ciri tradisional kita ingat tadi, adanya raja dan sultan, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan dan kedudukan orang Melayu. Ciri moden kita dah baca tadi. Apa ciri moden? Kerajaan persekutuan, maksudnya ada satu kerajaan yang induk, kerajaan utama. Kedua, sistem demokrasi, adanya sistem demokrasi. Ketiga, kewarganegaraan. Dan keempat, pindaan. Terdapat dua pindaan yang besar terhadap undang-undang negara kita, iaitu 63 dengan 65. Itu kena ingat. Itu saja ringkasan untuk tajuk kedua ini. Jadi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Saya berhenti dulu.